نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد. Alhamdulillah, lama berhenti kuliah 3-4 bulan dan saya balik daripada Kanada dah sebulan lebih. Dan bila balik kecoh COVID-19. Waktu tu belum bagi COVID-19 lagi, masih lagi panggilan coronavirus. Dan saya rasa saya tak takut walaupun 23 jam berada di Beijing. Saya berada di Beijing 23 jam. Dan waktu tu 2-3 orang saja pakai mask dan tak kecoh lagi. Dalam flight semua Cina. Yang tak Cina saya dengan kawan saya, satu orang makcik Indonesia dengan anak dia. Balik selepas 2 hari balik kecoh Toyota Corolla ni, coronavirus. Jadi bila kecoh coronavirus ni, saya pun tak rasa takut. Walaupun berada di Beijing lama dalam flight lama 7 jam. Dan daripada Kanada 13 jam. Dan ramai pula Cina dalam tu. Namun ketika berada balik, selepas minggu demam. Dan tak takut pun demam, kata takut kena simptom tu. Sebab saya faham, saya demam memanglah kalau saya balik daripada tempat salji masuk tempat panas memang demam. Demam saya tu demam kerana perubahan cuaca. Sana salji sampai minus 27. Nak keluar sembahyang subuh terpaksa ais keliling kereta. Terus buang-buang dulu baru boleh jalan ke masjid. Dan licin, saya pun rebah jatuh, isteri pun rebah jatuh, licin. Pakaian saya tidak cukup. Orang sana hadiah beberapa pakaian sejuk dan boot snow boot ni, tak boleh pakai yang lain. Jadi bila balik, Allah Ta'ala nak takdirkan di 23 jam di Beijing, balik pun alhamdulillah. Sampai sekarang 2 hari lepas saya buat saringan, takut jugalah. Bila saya pergi istimak kan, orang kata istimak ni apa semua, saya pergi buat saringan KKM ni, Senawang, tak ada apa-apa, alhamdulillah. Dan semalam tazkirah Jumaat saya di Masjid Husin, saya batalkanlah walaupun sihat, sebab masih panas lagi. KL pun masih tunggu keputusan KKM. Mufti nak fatwa kena ikut keputusan KKM. Fatwa tu bergantung kepada keputusan KKM. Boleh, wallahualam, saya tak tahu macam mana fatwa Jumaat tak ada semalam. Tapi semalam tu lah sejarah di bumi Malaysia, lebih lagi di Perlis tak ada sembahyang Jumaat. Jadi sejarah. Jadi tuan-tuan, jadi dua pandangan. Kita tidak heran kerana dua pandangan ini perkara biasa. Satu pandangan kata jemaat dan perhimpunan macam kuliah kita ni tidak boleh dibuat kerana takut berjangkit. Tak boleh salam, masuk macam tu semua kan. Tak boleh salam kerana berjangkit. Itu dari faktor kesihatan, medical punya ni. Jadi tak boleh perhimpunan orang ramai, Jumaat kena dibuat ringkas. KL semalam Jumaat pun kena ringkas, khutbah ringkas. Dan tak boleh berkumpul tempat. Tapi kita minta satu lah, kalau lah masjid tidak boleh dibenarkan, maka pub karaoke jangan dibenarkan. Itu ya. Itu mata fair tu kan. Maka jangan dibenarkan di PWTC kalau Jumaat tak dibenarkan. Sebab itu pun perhimpunan orang ramai juga. Ini tidak adil lah kalau dalam sudut begitu. Baik, memang dalam sudut-sudut tertentu ulama merasakan bahawa perlu kita karantin dan tak boleh duduk tempat-tempat awam berkumpul. Maka mereka memfatwakan sembahyang Jumaat tak perlu.
Namun ada golongan ulama-ulama mengatakan maka jemaah kena perlu, kerana daripada jemaah ini menarik rahmat daripada Allah SWT. Apabila wabak musibah datang setempat, maka Anas bin Malik kata, di zaman Nabi kami akan meluru ke masjid, kami akan berkumpul di masjid. Dan ketika zaman Umar berlaku musibah besar, maka Umar kumpulkan semua orang di padang dan minta sembahyang doa pada Allah SWT. Jadi ada dua pandangan, dan pandangan ini perkara biasa, kerana ketika berlaku perang Badar Al-Kubra, berlaku perang Badar Al-Kubra, ketika itu bulan Ramadan, bilangan sahabat 313 orang dengan senjata yang tidak lengkap, sebahagian besar menggunakan pelepah kurma untuk berjihad. Belum ada lagi dalam mana-mana sejarah pelepah kurma digunakan untuk berjihad. Kemudian dengan unta yang sedikit, dengan pedang beberapa bilah. Tentera kafir yang jumlahnya 1000 lebih dengan disupport oleh kumpulan pom-pom di belakang. Mana orang perempuan lah, ramai duduk belakang, support belakang. Namun ketika itu, kalau ikut logik, kalau ikut medical macam kita tentang penyakit ni, maka ketika itu jangan puasa. Kalau puasa lemah, bila tak makan lemah, bila tak makan lemah, bila lemah tak boleh nak berjihad, tak boleh nak berperang, mestilah kalah. Jadi jangan puasa lah, sebab bilangan sedikit. Jadi Nabi kata kepada sahabat, hari ini tidak ada puasa. Maknanya siapa yang nak puasa boleh puasa. Itu fatwa yang dikeluarkan oleh Nabi ketika itu, kerana jihad ni besar. Nabi angkat tangan bermula daripada Isya sehingga subuh, Nabi tak jatuh tangan. Kata Nabi, kalaulah gulungan ini dibinasakan, wahai Allah, tidak ada lagi orang yang akan memujimu di atas muka bumi ini. Ini gulungan beriman waktu itu. Maka Nabi kata tidak ada puasa hari ini. Maka sebahagian besar sahabat berpuasa. Apakah mereka melanggar perintah Nabi? Tidak. Dan sebahagian yang lain tidak berpuasa, kerana kekuatan daripada puasa, kalau makan maka kekuatan datang. Kalau tak puasa, lemah. Namun Allah datang nusratul ghaibiyah daripada Allah. Semua ulama setuju, perang Badar ini nusratul ghaibiyah daripada Allah SWT, pertolongan daripada Allah SWT. Jadi bila sampai musibah yang macam sekarang ni, kita memerlukan pertolongan daripada Allah. Dan sekiranya kita meninggalkan amalan yang boleh menarik rahmat Allah, kerana inilah tempat yang paling banyak rahmat. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Wahai Allah, bukalah pintu-pintu rahmat Engkau kepada aku dan kepada kita semua. Mana tempat inilah tempat yang paling rahmat. Maka tempat yang paling rahmat ini kita kena buat suatu amalan. Bila mana musibah datang, amalan yang menyukakan Allah SWT. Dan amalan yang menyukakan Allah SWT, kita datang ke masjid dalam sudut yang tu. Jadi kedua-dua pandangan ni betul tak betul? Betul. Saya lebih suka yang ni, berkumpul menarik rahmat Allah SWT. Kerana penyakit ni, dia bukan satu kehinaan bagi orang mukmin, bukan satu kehinaan. Mukadimah pagi ni kita baca hadis ni. Baik, an Aisyah radhiyallahu an Zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, katanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'un, berkaitan dengan ta'un. Tuan-tuan, dalam penafsiran ta'un ni apa? Penyakit berjangkit. Apa saja penyakit berjangkit dikategorikan sebagai ta'un. Epidemik ke, pandemik ke, macam istilah dia orang kan, epidemik lah, pandemik lah, apa semua. Cross border tak cross border, tapi cerita dia penyakit tu berjangkit, tak kira apa pandemiknya. Dengan akademik sudah. Qala sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya Rasulullah SAW, ta'un, berkaitan dengan penyakit berjangkit ini. Karena ulama tafsirkan penyakit ta'un ini penyakit apa saja, penyakit berjangkit. Dan dalam Fathul Bari Ibnu Katsir kata kena berada di tempat, di rumah, di tempat mana di negeri berkenaan. Kalau sekiranya tempat itu dilanda, maknanya ada karantin sendiri dalam agama. Aku bertanya Rasulullah SAW berkaitan dengan ta'un.
Fa akhbarani annahu azabun yab'atsu Allahu 'ala man yasha. Maka Nabi kabarkan kepada aku, Nabi bagi tahu aku, annahu azabun, sesungguhnya dia adalah azab. Penyakit ini adalah azab. Tuan-tuan tengok macam mana dalam masa 2 minggu 800 orang lebih. Itali paling dahsyat. Itali paling dahsyat. Selepas China, Itali, Iran. Kebodohan orang Syiah. Iran ni kebodohan orang Syiah. Dah lah tahu penyakit tu berjangkit. Kalau dekat besi 19 jam, dekat baju 6 jam, kat tangan 10 minit. Di kebodohan orang Syiah, mereka pergi kat makam Hasan Hussein, pergi jilat benda tu. Dia punya taksub ajaran dia jilat besi tu. Mau pakat duk jilat semua, tersebarlah antara negara yang paling banyak tersebar. Ni selain daripada yang mati banyak adalah Itali. Dan sekarang ni satu dunia. Awal-awal dulu kita pun heran, kita pun jemputlah semua Cina datang kerana pelancongan. Thailand pun dah tak ada dah. Habis, tidak ada pelancong datang. Jadi pasal pelancongan, kita hanya tak jemput daripada Wuhan saja. Yang lain semua okey. Akhirnya orang pakat lari keluar. Jadi kita pun kena. Anit ta'un fa akhbarani annahu azabun, sesungguhnya dia adalah azab. Ya ba'atsullahu ala man yasha, yang Allah telah utuskan kepada siapa yang Allah telah kehendaki. Azab. Dan azab Allah SWT ni datang berbagai-bagai. Fa fasaqu fiha fadammarnaha tadmira. Apabila mereka buat kefasikan, buat amal-amal buruk, maka Allah datangkan penyakit, bala. Dalam hadis yang lain pernah kita baca di sini, apabila perzinahan berleluasa, maksiat berleluasa, homoseksual disetujui, LGBT diiktiraf, semua termasuk dalam perzinahan lah, walaupun homoseksual, lesbian. Maka Allah datangkan penyakit. Dulu tak ada, sekarang ada. Benar ni tak ada dulu, datang ada. Cuma virus tu ada dulu lah tahun 81 kononnya, wallahu a'lam. Tapi penyakit itu tidak tersebar, sekarang tersebar. Fa akhbarani annahu azabun, sesungguhnya dia azab. Ya ba'atsullahu ala man yasha, Allah utuskan kepada siapa yang kehendaki. Jadi penyakit ini tersebar, dia adalah azab. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, tapi untuk orang mukmin Allah jadikan ianya sebagai satu rahmat. Jadi tuan-tuan, penyakit ni bagi orang mukmin rahmat. Walaupun kita pakat takut semua kan, takut nak bersalam, takut apa semua takut, tetapi Allah SWT, Nabi beritahu, inna Allah ja'ala rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan dia rahmat bagi orang mukmin. Penyakit ni rahmat. Kalau kita tak sakit pun masalah, sehat, dari sudut iman bukan baik. Sebab Nabi sakit, Nabi Ayub sakit, Nabi Musa sakit, Nabi Ibrahim sakit. Iza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang sembuh. Aku sakit, Allah yang sembuh. Kata-kata Ibrahim AS itu bukan Ibrahim, kata-kata itu dirakamkan Al-Quran untuk kita. Bila kita sakit, Allah yang sembuh. Allah mempunyai sifat penyembuh. Dia adalah Tuhan, selain daripada menguasai, mentadbir, itu Allah SWT. Namun Allah SWT juga penyembuh. Maka kembali pada Allah. Sebab itu Ibrahim kata, Iza maritu fa huwa yashfin. Ibrahim sakit tak sakit? Ibrahim sakit. Nabi Yunus pun sakit ketika berada 40 hari dalam perut ikan blue whale tu, ikan nun, Zunnun yang memiliki nun tu. Apabila dia tercampar keluar, maka dia kena satu jenis penyakit zukam, demam. Dan zukam ini termasuk dalam penyakit berjangkit. Tuan-tuan, demam ni penyakit-penyakit. Dalam kategori medical, demam ini penyakit-penyakit. Tapi tak ada pula karantin. Demam ni sebenarnya satu jenis penyakit berjangkit. Maka Allah bagi dia makan buah labu. Allah tu buah labu untuk dia makan. Jadi Nabi-Nabi dulu sakit.
Nabi Ayub sakit, Rasulullah SAW pun sakit. 14 hari Nabi berada di rumah isteri dia Maimunah. Panas sangat. Dalam Tabligh Al-Ghafilin sebut sahabat menziarahi Rasulullah SAW. Sahabat kata, ya Rasulullah, badan terlalu panas. Dan penyakit itu berjangkit. Dalam pandai berjangkit. Tapi sahabat datang ziarah. Nabi minta izin kepada isteri-isteri yang lain untuk berada di rumah Aisyah. Isteri-isteri yang lain semua benarlah. Dari segi adab, Nabi dia wahyu, tak tanya apa wahyu, sebab datang daripada Allah. Tapi dari segi orang yang kahwin lebih, minta izin yang lain. Ada orang senyum tu, minta izin dari segi adab. Maka Nabi minta izin pada isteri-isteri yang lain. Bila Nabi minta izin kepada isteri yang lain, mereka benarkan, dan Nabi berada di rumah Aisyah. Bila Nabi berada di rumah Aisyah, bukan kerana Aisyah tu isteri yang cantik, yang muda, bukan. Tapi Nabi nak bergaul mesra dengan sahabat-sahabat. Kerana itulah rumah yang paling hampir dengan masjid. Nabi nak habiskan umurnya bergaul bersama dalam masjid, bukan tinggalkan masjid. Dalam masjid. Jadi demam. Sehingga Aisyah kata Nabi dipimpin oleh 2 orang sahabat sehingga kaki Nabi itu terseret. Maknanya tak larat sungguh Nabi. Terseret ni tak larat sungguh, sehingga Nabi semayang jadi imam dalam keadaan duduk. Sahabat bila datang ziarah Nabi, mereka kata, Aisyah kata, indahu qaddah, di sisi Nabi ada satu mangkuk fihi al-ma', dalam dia ada air. Yadkhulu yadayhi al-ma', Nabi masukkan tangannya ke dalam air itu. Nabi angkat, Nabi tak atas kepala Nabi. Nabi kata, Allahumma inni ala muqarratul maut, wahai Allah, bantu aku sakit nak mati ni. Sakit nak mati. Jadi Nabi pun sakit, yang tidak ada dosa Nabi. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Aisyah kata, telah diampunkan dosa kamu yang dulu dan lepas. Nabi kena sakit, apakah kifarat? Apa bala? Bukan kifarat, sebab Nabi tak ada dosa. Bukan bala. Kerana Nabi bukan orang yang kena bala. Tapi penyakit ini untuk orang mukmin, rahmatan lil mukminin. Rahmat. Dulu kita dengar kan, 6, 7, 8 bulan, setahun lepas, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin pun dah kena dah, habis dah, tak ada. Yang tu tinggal rahmatan bentuk dah ni. Rahmatan lil, wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Sedangkan Allah SWT jadikan rahmat kepada orang mukmin. Jadi orang mukmin satu golongan sebenarnya tak perlu takut pada penyakit, kerana ia satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Muaz bin Jabal kena taun, penyakit lah, virus. Siapa Muaz bin Jabal? Tuan-tuan, tak ramai sahabat yang Nabi selain daripada sahabat Ghaffar yang diriwayatkan kepada kita yang Nabi sebut berapa orang. Muaz bin Jabal, Abu Zar al-Ghifari. Nabi kata, ya Muaz. Muaz kata, hadirtu ya Rasulullah, uhibbuka ya Muaz, aku kasih dengan kau. Nabi kata ke Muaz, aku kasih dengan kau. Orang yang Nabi kata aku kasih, apakah datang bala musibah kepada dia dengan penyakit? Tak. Satu golongan, satu orang, satu makhluk yang paling baik dalam atas muka bumi ini, lebih baik. Tuan-tuan boleh bayangkan 18,000 makhluk Allah, sekecil-kecil sampai sebesar-besar, hak dekat dengan Allah, yang rapat dengan Allah. Namun Nabi lebih rapat. Jibril yang besar saiznya, 600 sayap, satu sayap saja di buka bulan Ramadan mencakup bainal masyriq wal maghrib, di antara timur dan barat. Bila ditanya, Rasulullah tanya kepada Jibril, bagaimana kedudukan Tuhan kamu dengan Allah? Aku dengan Allah ada 60 hijab. Satu hijab tersingkap, satu hijab ni tersingkap sikit saja, cahaya Allah tu tembus, aku akan hancur luluh terbakar. Tuan-tuan boleh bayangkan makhluk yang ni bukan hak duduk dalam galaksi Milky Way ni, bukan. Ini dah kecil sangat langit yang pertama.
berbanding daripada 7 petala langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada, termasuk malaikat-malaikat, Nabi paling hampir pada Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang Nabi yang macam ni, Nabi yang macam ni yang terlalu dekat dengan Allah, dengan pakaian Nabi, dengan sandal Nabi, dengan jasad Nabi berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi yang macam ni kata kepada Muaz, ya Muaz, uhibbuka, aku kasih dengan kau. Adakah orang yang macam ni datang bala musibah? Tidak. Dia kena ni rahmat untuk dia. Sebab tu penyakit ni sebenarnya untuk orang mukmin rahmat. Bila dia kena penyakit ni, tahun dia berada di Syam, ketika dia hampir nak habis umur dia, apa dia kata? Keluhan dia, wahai Allah, aku bukan takut mati, wahai Allah, kerana kematian ni aku akan berjumpa dengan engkau, dengan Rasulullah dan semua sahabat. Dia mati lewat di Syam. Banyak sahabat yang meninggal lah, Umar, Abu Bakar, yang lain semua meninggal. Dan dia kata, wahai Allah, apa yang aku buat kat dunia ini, aku berusaha kat dunia ini bukan untuk apa-apa, melainkan untuk hilangkan tekak kering yang ada di tekak aku, hilang dahaga di tekak aku, dan hilang kelaparan di perut aku. Itu sahaja, untuk beribadat kepada engkau. Muaz bin Jabal mati dalam keadaan kena ta'am. Kadang-kadang keluhan orang mati, saya Pak Mentua saya mati minggu lepas, 4 hari sebelum dia meninggal, saya balik kampung tengok isi saya duduk jaga sebulan. Tapi orang kata, orang nak habis umur, saya pesan, saya sebut, saya kata, Abah, dia tak boleh buka mata, dengar suara, dia cam. Saya kata, Abah, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai dia telak. Kadang-kadang dia terjaga, dia kahak banyak. Lepas tu saya kata, Abah, zikirlah Allah, Allah, Allah. Sekali isi saya dengar keluhan orang nak mati ni, keluh, kita pun keluh juga tau. Tapi yang saya rasa, saya kata kita ni, Allahu Akbar, bila kita nak mati ni, dia akan bawa cerita lama. Apa cerita lama tu? Pak Mentua isi saya kata, entah macam mana Abah sebut mak. Pak Mentua saya bilang, mak, tuan-tuan, kita dengan mak, kita tak boleh pisah. Walaupun kita sayang dengan bini kita, tapi mak, ujung sakit kita nak jumpa Allah, kita akan ingat mak. Bayangkan, saya tak pernah dengar dia sebut selama 40 tahun saya kahwin dengan anak dia, tak pernah sebut mak, panggil mak. Saat ujung-ujung, mak, dia panggil mak. Dan kita pun macam tu, tuan-tuan. Bila kita dah habis umur ni, kita akan ingat semua yang akan keluar kat bibir kita. Orang, kita tak boleh lari. Sebab lelaki dengan mak tak boleh pisah. Walaupun kita kata dengan isi kita lautan api lah apa-apa, tak, mak kita tak pernah kata lautan api pun kan? Tapi mak ni, Allah, dia punya touching dia, last ujung-ujung kita akan sebut mak. Walaupun mak kita dah meninggal 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, ujung umur akan sebut mak. Bila satu kalimat yang akhir disebut, dia kata, ya Allah, susahnya aku nak meninggal. Kalau aku meninggal, masuk aku dalam syurga Firdaus. Itu yang saya ni. Saya doa daripada Kanada, ya Allah, biarlah saya balik, saya nak sembahyang jenazah dia, saya azam. Dan saya dapat sembahyang jenazah dia, mandi dia, tidak ada orang yang saya betul-betul mandi, betul-betul mandi dia, betul-betul mandi. Dulu saya bantu-bantu orang mandi jenazah, yang ni betul-betul saya mandi, dan betul-betul saya bawa jenazah turun ke kubur. Saya doa petang hujan kan? Saya kata, ya Allah, janganlah turun hujan. Selepas ke bumi, lebih kurang dalam setengah jam kemudian baru hujan turun. Alhamdulillah. Jadi apa kita nak cerita, Muaz bin Jabal pun keluh kepada Allah SWT. Keluh, ya Allah, aku hidup kat dunia ni bukanlah nak timbun benda-benda harta benda ni, melainkan aku hidup kat dunia ni nak hilangkan tekak dan sakit kelaparan di perut aku untuk ibadat pada Engkau, ya Allah. Jadi dia mati, dan mati dia tu dikira mati syahid. Mati dia tu dikira mati syahid. Baik, sambungan hadis ni. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, akan tetapi Allah jadikan dia rahmat bagi orang mukmin. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un,
tidaklah ada di kalangan kamu mana-mana orang seorang pun di kalangan kamu tahun yang terkena, tahun yang kena virus ini, COVID-19 ke apakah, fayamkuthu fi baladihi, dan kekal duduk di negeri dia, tempat yang kena musibah tu, tak boleh pergi. Fayamkuthu fi baladihi, duduk kat negeri dia. Dia sebut baladihi. Kalau kita faham kita ni, kalau kita kat Lavender lah, yang hak Cina buat tu salah, kurung dalam rumah, sil paku, matilah kebuluran. Dia tak mati dengan COVID, dia mati kebuluran, tak ada makanan. Kesian. Maknanya bila duduk kawasan tu, di karantin, kekal berada dalam fi baladi, di negeri dia tu, maknanya sembahyang berjemaah mereka buat semua macam aktiviti biasa, pergi kedai apa semua, cuma kawasan tu di karantin. Jadi kehidupan sosial tu berlaku macam biasa, sembahyang azan pun macam biasa. Sebab tu dia kata fayamkuthu fi baladi. Untuk kita virus 19 ni, maka bila kita takut berjangkit, maka kita kurung dalam rumah. Kita sendiri ambil inisiatif duduk dalam rumah. Saya hari ni habis kan. Daripada istimewa tu hari ni kira habis kan. Kira edah dah habis dah, 4 hari. Dia orang kata edah. Jadi tak ada masalah pun. Orang minta kita buat, kita buat. Tapi kalau melata, maka kita kena kekal duduk kat sini, tak boleh pergi mana. Tak boleh. Denmark satu-satu negara yang sekarang karantin. Satu negara, betul lah. Tak boleh pelancong masuk, orang luar tak boleh keluar. Fayamkuthu fi baladihi, dan kekal berada di negerinya, sabiran, dengan penuh kesabaran atas musibah datang ni. Sebenarnya bukan musibah, bukan rahmat, maka duduk dengan sabar. Tuan-tuan sabar ni, ya Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah tak, kalau kita semayang macam mana khusyuk, dia tak kata Allah bersama dengan orang semayang, tapi untuk orang sabar, Allah sentiasa bersama dengan orang sabar. Ni sabar yang Allah telah timpa, kena ta'un ni, kena virus ni, kena COVID-19 ni. Sabiran muhtasiban. Apa muhtasiban? Kalau Ramadan kita selalu baca man shoma ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dhanbi. Mana muhtasiban dalam Ramadan ini, ihtisab ni maknanya mengharapkan janji-janji Allah daripada Ramadan. Apa keampunan, kebebasan daripada neraka, Lailatul Qadar. Yang tu. Tapi untuk penyakit ini muhtasiban, mengharapkan kifarat dosa-dosa, rahmat daripada Allah. Itu kifarat daripada dosa-dosa, rahmat daripada Allah melalui penyakit itu. Dia ada 3 orang yang start kitab baru, catatan baru. Pertama, orang convert pada Islam, catatan baru. Yang kedua, orang balik haji dan dia mengerjakan haji dengan haji yang mabrur, balik catatan baru. Dan yang ketiga, orang yang kena penyakit teruk, sakit, kemudian dalam sakit teruk tu dia sihat, maka sihat catatan baru bagi orang mukmin. Fi baladi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dan hendaklah dia faham, ya'lam ni tahu, faham betul, yakin dalam benak dalam hatinya, la annahu, sesungguhnya, la yusibuhu, tidaklah dia tertimpa dengan penyakit ini, dengan virus ini, illa ma kataballahu lahu, melainkan telah dicatatkan oleh Allah sejak dulu lagi. Nabi pesan kepada sahabat, hendaklah kamu yakin tidak kena kamu sebarang musibah, melainkan Allah tentukan kepada kamu. Dan tidak ada siapa boleh halang kalau kamu akan kena dengan musibah berkenaan. Tidak ada siapa pun boleh halang. Dan kalau Allah tentukan kebaikan buat kamu, tidak ada siapa pun boleh halang kebaikan datang kamu kan. Illa ma kataballahu lahu, melainkan apa yang telah dicatat, ditentukan, dicatatkan untuknya di hari akhirat, di alam arwah dulu dicatatkan. Maka orang yang kena penyakit ini kena sedar, penyakit ini datang daripada Allah. Allah dah tentu. Macam mana haji boleh kena kanser ni? Allah nak buat macam mana? Allah dah tentu dah. Saya tak boleh lari. Bila Allah dah catat saya kena, maka saya tak akan boleh lari. Cuba cari penyakit kemo, apa, buang penyakit, macam-macam ubat saya makan. Dia orang kata ketum pernah minum. Sekarang virus ni rupanya ketum pula. Kawan saya nak balik Kedah, cari daun ketum balik. Ketum pula katanya. Dia dah buat habis semua kemo semua. Apakan daya, Allah dah tentukan. Jadi maknanya di dalam kesakitan ini menambah kekuatan iman. Itu kata rahmatan lil mukminin. Menambah kekuatan iman. Kerana
la yusibu illa ma kataballahu lahu. Ini adalah meyakini di atas takdir, qada dan qadar Allah, dan qada dan qadar Allah termasuk cabang rukun iman. Jadi kalau dia sedar begitu, kita kena penyakit, sedar Allah dah tentukan kita nak buat macam mana. Sebab tu tuan-tuan, bila kita kena penyakit ni, harap pada Allah, minta doa. Kerana orang yang kena penyakit, doanya tidak ditolak. Angkat tangan, selalu doa. Sebab tu kita dalam keadaan biasa, kita kena biasa buat amalan. Bila biasa buat amalan, maka ketika kita tak boleh buat amalan kerana sakit, Allah akan catat semua amal itu sebagai amal yang kita buat baik. Kat mana dia? Ada di sini. Ada satu hadis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sambung hadis tu. Idza batallahu azza wa jalla 'abdal muslimin, apabila Allah Taala timpakan kepada satu orang hambanya yang muslim bibalain, dengan bala musibah penyakit, fi jasadihi, yang kena pada jasadnya, penyakitlah siden ke apakah, sakit yang kena fi jasadi, pada jasadnya. Qala Allah azza wa jalla lil malaki, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, uktub lahu salihal amalihi alladhi kana ya'maluh, tulis amal-amal kesalehan yang selalu dia buat sebelum dia kena timpa penyakit ni. Sebab tu kita dalam sihat, kita datang sembahyang berjemaah, dalam sihat kita baca Al-Quran, dan ketika sihat kita berzikir pada Allah SWT. Bila ketika kita sihat, kita sakit. Bila ketika kita sihat, kita buat amal tu. Bila kita sakit, kita tengok kawan-kawan kita semua dah start motor, azan masjid, dengar syukur azan, dengar sayup-sayup, air mata kita keluar, kita duduk kat wheelchair, tak boleh nak pergi. Ya Allah, kawan-kawan ramai pergi. Malam ni ada kuliah, pagi tadi ada kuliah. Allah, kita dapat nak pergi. Bukan tak mau pergi, Allah sakit. Allah catat amal kesalahan kita. Orang yang selalu baca Quran, zikir pada Allah, tiba-tiba kena maestro, mulut dia rot, nak baca Quran tak boleh. Nak baca Quran, kiraat kita tu lari, makhraj kita dah lari sebab kita punya maestro. Allah catat kita seperti kita baca Quran. Kalau satu hari satu juzuk kita baca Quran, kita diberi ganjaran satu juzuk Quran. Sebab tu tuan, ulama mengatakan ketika sihat ini teruskan amalan, ketika sakit Allah ganjarkan kepada kita semua amalan tu. Sebab ni Nabi Allah telah utuskan, kata Rasulullah SAW, malaikat yang datang dan catatkan, uktub, tulis wahai malaikat, lahu baginya salihal amalihi alladhi kana ya'maluh, yang dia selalu buat amal-amal kesalahan tu. Fa in syafahu ghasalahu wa taharu, kalau dia disembuhkan, sembuh dia seperti ghasala, seperti dimandikan, wa taharu, dibersihkan. Orang mandi, orang bersih, habis kotoran, debu-debu hilang. Wa in qabadahu ghafaralah, apabila dia mati, matinya dengan keadaan diampunkan dan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sebab tu dalam hal sakit, kita pernah baca sini, bila sakit macam mana? Sabar, dan belum kena penyakit, kena doa. Apa doa? Doa Abu Bakar radhiyallahu anhu. An Ausad rahimahullahu ta'ala khatabana Abu Bakr radhiyallahu anhu. Daripada Ausad rahimahullahu ta'ala, katanya telah berkhutbah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala qamar Rasulullah maqami hadha amal awal. Nabi faqama Rasulullah SAW fi maqami, Nabi telah berdiri di tempat aku berdiri ni. Amal awal, pada tahun-tahun yang awal ketika Rasulullah ada, Rasulullah berdiri dan khutbah tempat tu. Abu Bakar berdiri kat tempat khutbah tu nak berkhutbah. Abu Bakar kata telah berdiri tempat aku berdiri ni Nabi. Dulu Nabi berdiri berapa tahun dulu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar menangis. Antara dua sebab menangis. Pertama, mungkin kerana teringat kepada Nabi, kerana Nabi duduk kat situ. Abu Bakar ni sahabat paling rapat dengan Nabi. Kata Nabi, innani amlin nasi alayya fi suhbati wa mali. Abu Bakar dalam bersahabat yang paling rapat adalah Abu Bakar. Berkaitan dengan harta benda ada Abu Bakar. Maka rapat. Bila teman rapat, kita dengar cerita kawan kita dulu, maka keluarlah air mata. Ataupun kerana pesan yang nak disampaikan tu, maka Abu Bakar menangis. Fabaka Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar menangis. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun bercakap ketika duduk diri tempat khutbah Nabi, sallallahu ma'afah, minta pada Allah supaya jadi orang sihat.
Au qal, atau katanya al-afiyata, minta afiat, minta kesihatan. Falam yu'ta ahadan qutun, tidaklah dikurniakan kepada seorang pun daripada kamu ba'dal yakin, selepas iman yakin, hebat iman yakin, afdala min afiyah, lepas pada tu tidak ada benda yang lebih afdal melainkan kesihatan. Maka minta kesihatan. Jadi kita ni, hak tua-tua kita umur emas ni, mintalah kesihatan pada Allah. Kadang-kadang ada prostat, kadang-kadang kencing tak tus, kadang-kadang ada je penyakit yang ada kat kita. Maka kita minta kesihatan. Apa minta kesihatan? Ya Allah, bagi kesehatanku, jauh aku daripada penyakit. Penyakit bukan demam, okey, sikit perut. Jauhkan aku dari penyakit yang susah untuk aku ibadat pada Engkau. Saya selalu doa tu, ya Allah, janganlah kena penyakit yang susah untuk ibadat. Yang kedua, ya Allah, janganlah kena penyakit yang susah aku nak pelihara aurat aku. Sebab Ahmad bin Hanbal ketika disebat, dia tak doa kehancuran khalifah. Disebat, dia doa ketika tu badan dia susut, seluar dia yang diikat tu takut terlucut kerana badan susut, takut tu, wahai Allah, peliharalah auratku. Dia doa jangan kena penyakit yang susah nak pelihara aurat. Kadang-kadang kalau kita kena penyakit, apalagi prostat dan apa ni, semua budak-budak pun datang, doktor pelatih pun datang pakat belik tengok. Sejak buka hati ada belik. Kita malulah, malu. Isi kita pun tak tengok kemaluan kita ni, aurat kita ni. Isi kita pun tak tengok yang tu. Ni datang tengok, doktor datang tengok, ni datang tengok. Ketika isi saya nak bersalin anak yang kedua, Hospital Semban, datang doktor pelatih. Ketika isi anak yang pertama 7 tahun baru dapat anak, Dr. Jamilah tu, Dr. Jamilah tu, yang hak pergi MC tu Dr. Jamilah. Dia ambil, dia tulis pen merah, dia kata lambat kamu dapat anak, buat susah, saya cetik pen merah. Dan dia, doktor pelatih datang. Saya beritahu kat doktor pelatih, kamu semua boleh duduk luar. Janganlah duduk luar. Tak boleh. Sebab isi saya aurat, isi saya baru pupur dah. Kemudian doktor masa salin anak yang kedua, dia orang nak tengok semua. Doktor ni pun nak tengok. Saya kata, apa perlu doktor tengok? Nak cek, tak payah cek. Sebab aurat bini kita nak buka tengok. Bini kita pakai purdah, malu lah. Tapi yang hak ketiga ni, Dr. Intan Columbia tu tak ada masalah lah. Dr. Intan tidak ada masalah. Dia sebab dia perempuan. Jadi kalau kita sakit, semua datang doktor pelatih tengok. Budak-budak doktor pelatih tu yang umur 20-an tu, buka tengok kita. Ya Allah, tuan-tuan doa jangan kena penyakit susah kita ibadat, supaya kita dapat ibadat. Sakitlah macam mana wahai Allah, tapi boleh aku buat ibadat, berdiri rukuk sujud pada Kau. Sakitlah macam mana pun, tapi aku boleh ibadat. Yang tu kita minta pada Allah. Yang kedua, boleh pelihara auratku. Dan yang ketiga, bagi saya tidak terhalang saya nak keluar jalan Allah 40 hari 4 bulan. Itu saya doa untuk yang ni, yang ketiga ni. Jadi kita kena doa, tuan-tuan. Baik, kita balik pada hadis yang pertama. Jadi yang pertama tadi, jadi Abu Bakar doa, minta doa. Nabi Abu Bakar terpesan, kuat iman pun kalau badan tak sihat, semayang pun duduk atas kerusi 2 rakaat pun tak habis. Kuat iman. Kuat iman macam mana pun kalau badan tak sihat, puasa pun tak boleh buat, Ramadan lagi. Jadi doa pada Allah kesihatan. Kemudian kata Aisyah lagi, kata Rasulullah SAW lagi, sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kalaulah dia mati, matinya seumpama ganjaran orang yang syahid. Jadi tuan-tuan, penyakit memang datang daripada Allah. Jadi bagi kita tak perlulah nak rasa takut, tak tentu hal jadi kelang kabut dan sebagainya. Kita doa pada Allah supaya Allah Ta'ala bantu kita. InsyaAllah Allah SWT akan bantu kita. Wallahu alam. Panjangnya mukadimah 7.24. Baik, kita dah tinggal, kita sambung balik kitab kita. Bab baru. Yang lepas kita baca, saya berhenti 25 bulan 10. Ini kita sambung balik. Bab maja'a fi man tafutuhu rak'atan qabla al-fajr yuslihu ma ba'da salat al-fajr. Bab yang telah datang ia pada menyatakan orang yang luput akan dia 2 rakaat sunat dahulu daripada sembahyang subuh. 2 rakaat sembahyang sunat subuh tu perlu buat tu, tuan-tuan, jangan tinggal. Macam mana pun jangan tinggal 2 rakaat sebelum subuh. Sama ada kita buat di rumah sebelum kita datang ataupun kita datang kita buat di sini. Jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh.
Semayang ia akan keduanya kemudian daripada subuh. Selepas subuh dia semayang. Lepas waktu subuh tu dia semayang. Ketalah kiranya, ya saudaraku, dengan hadis yang akan datang ini menunjukkan boleh dibayar semayang. Nampak tuan-tuan? Boleh dibayar, mana qada. Ada satu budak dia tulis dalam Facebook. Saya tak sempat nak jawab. Budak baru belajar ni, budak-budak baru belajar madrasah ni. Kemudian bukan baru habis, tapi kesilapan dia belajar ilmu hadis memang pandai. Dia kata boleh kita sembahyang sunat subuh selepas azan subuh, selepas sembahyang subuh. Jadi dia kata, dia tulis tu, saya telah bagi tahu orang dalam kuliah, dan satu orang tanya saya, salah tu ustaz. Saya kata mana boleh salah, hadis ni sahih. Dan dia buktikan hadis tu dalam Facebook. Dia tulis hadis tu semua. Hadis ni sahih berdasarkan ni Imam Iraqi lah, itulah ini, semua dia tulis semua. Hadis ni lagi hadis sahih, semua hadis sahih. Pada Bukhari, Muslim yang kita baca di Tirmizi, semua dia cerita hadis sahih. Betul hadis sahih. Istinbat dia bukan begitu. Sebab tu hari ini orang telah buat rumusan. Syekh Albani memang pandai hadis, tetapi dia bukan pakar istinbat hadis. Itu buat keluar hukum. Dia tak pandai. Ada banyak benda yang dia salah dalam istinbatkan hukum, yang budak-budak Wahabi Salafi tu ikut ni. Syekh Albani memang orang pandai dalam hadis, tapi bukan pandai dalam istinbat hukum. Hukum mesti bergantung kepada imam-imam mazhab. Tak boleh sebarang. Tak boleh sebarang. Jadi bila ditulis itu, saya kata, ya Allah, budak ni salah ni. Sebenarnya kata saya pegang buku ni, pegang kitab ni, tengah buka. Saya nak snap, nak masuk, nak jawab mana. Dia jatuh kan, kita buka balik kan Facebook, dia tendang-tendang sampai ke bawah. Tak boleh nak jawab. Tak tahu, dia jatuh ke bawah dah. Cari-cari tak jumpa balik. Kalau saya share tu mungkin saya boleh jumpa, tapi saya tak share, tak jumpa. Jadi dia silap. Di sini dia kata, dalam syair dia kata menunjukkan boleh dibayar. Maknanya qada lah. Boleh dibayar sembahyang sunat dahulu daripada subuh itu, kemudian daripada selesai sembahyang subuh. Bukan kita sembahyang tunai. Dia cerita kepada orang dalam kuliah dah. Kerana Nabi tiada melarang orang yang memperbuat demikian itu, maka dikeluarkan oleh hadisnya oleh Tirmizi demikian bunyinya, an Qaisin qala kharaja Rasulullah sallallahu fa uqimatis salatu. Diriwayatkan daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qais. Katanya telah aku keluar, maka katanya telah keluar Rasulullah sallallahu dari bilik rumahnya, rumah Rasulullah sallallahu, bilik kuburan Nabi sekarang, rumah Aisyah tu, daripada bilik rumahnya ke masjid kerana sembahyang subuh berjemaah dengan segala sahabatnya sebagaimana adatnya. Macam biasa Nabi keluar. Maka apabila dilihat oleh orang akan Nabi sudah keluar, maka tukang iqamat pun bangkit iqamat. Jadi sunat ni, orang yang muazzin, imam datang iqamat. Jadi sunat bagi imam sembahyang sunat subuh di rumah. Atau kalau bilik kita di sini, bilik semua habis azan, dia keluar tu Allahu Akbar Allah, tapi kita tak, kita benda tu. Pasal apa? Ini pun mudah juga. Sebab imam tak tentu keluar. Kalau imam setting dia keluar tu okey lah. Jadi bila keluar imam, kalau ikut betul keluar imam baru ikamat. Ikamat ni bukan hak Bilal. Kadang-kadang bila hak Bilal dia okey, Allahu Akbar. Imam mana? Cari imam tak ada. Imam pertama cuti balik kampung pasal karantin 14 hari Covid ni. Imam yang kena duduk tandas sakit perut. Jadi pekat cari siapa jadi imam. Akhirnya syukur je ni jadi imam. Jadi itu keadaan. Sebenarnya ikamat ni hak Bilal. Tapi yang ada benar ni, dia memudahkan kita. Biasanya imam akan ada, dan ada orang yang standby nak jadi imam. Ini mudah. Sebab tu saya pernah cerita pada tuan-tuan, di Thailand dia tak ada benda ni. Orang kampung Thailand mana ada benda ni. Dia tak reti nak setting-setting ni. Orang kampung dia tak reti setting, dia pun tak tahu. Orang kampung Thailand, kita pergi pun dia tak tahu. Kita sebut COVID-19 pun tak tahu. Agaknya lah, saya pun tak pergi gini Thailand. Kalau saya pergi cerita yang dulu-dulu pun tak tahu. Tanya tak tahu. Orang kampung, orang tanam padi, tanam kebun getah apa semua, tanam lokong apa semua. Bila Zuhur, semua datang masjid. Jadi dalam masjid ada 2 lampu.
Satu lampu hijau, satu lampu merah. Kalau mereka datang lampu hijau, mereka akan sembahyang sunat. Kalau mereka datang lampu merah je, mereka akan berdiri tunggu. Maknanya bila lampu merah menyala, seminit dua lagi akan ikamat. Jadi mudahlah. Jadi orang kampung dia tak ada benda ni, dia tak ada sana ada lampu tu, dia buat macam tu. Mudah. Jadi ramailah orang jemaah. Ramainya tuan-tuan zuhur. Tuan-tuan tu di Padang Sak. Bukan sekarang, 15 tahun lepas saya pergi sembahyang. Ya Allah, penuh zuhur. Dia orang buat mesyuarat penuh, dekat 30-40 orang. Tu tempat-tempat pelacuran. Dia orang pergi khabat habis semua. Bukan marah, bukan caci, cerita agama. Habis pusat tu dulu, sekarang dah tak ada dah. Habis tutup habis. Sekarang dah tak ada dah. Tak ada. Pakat lari semua yang duduk menega tu semua lari pi danau pula dah kulit hitam. Dia orang pergi jumpa habis semua. Allah Taala ubah. Jadi yang ni semua ni kemudahan bagi kita, tidak ada masalah. Jangan tuntut pergi buang pula. Cerita dia. Jadi hak ikamat ni sebenarnya hak imam. Bilal tu ikamat. Imam masuk. Maka Nabi masuk baru ikamat. Maka bila sudah diikamat orang akan sembahyang subuh, maka Nabi pun mara ke hadapan jadi imam, dan orang pun mengikut sembahyang subuh itu. Ramai pun ikut sembahyang subuh Nabi. Dan aku pada masa itu belum sembahyang sunat subuh lagi. Kata Qais, aku tak sembahyang sunat subuh. Tuntun, sebab tu sembahyang sunat subuh tu besar, mesti dibuat seperti wajib. Bagi mazhab Hanafi wajib mah. Sembahyang fardu yang tu apa ni, yang sembahyang subuh tu fardu, tapi yang hak sembahyang sunat subuh ni wajib bagi mereka, wajib. Apakala aku lihat Nabi sudah bangun sembahyang dengan orang, maka berhentilah aku sembahyang sunat qablih subuh itu. Fasallaitu ma'ahu subha, maka sembahyang aku serta Rasulullah. Bila dia tengah nak sembahyang tu, nak sembahyang tu, belum sembahyang lagi ikamat, maka dia ikut sekarang sembahyang Jumaat dengan Nabi, tinggallah. Dan segala sahabatnya aku akan subuh hingga memberi salam Nabi dan kami, maka aku pun bangun pula hendak mengerjakan 2 rakaat sunat subuh yang tertinggal tadi. Jadi makna kuatnya sembahyang sunat subuh boleh diqadha selepas fardu subuh atau selepas terbit matahari atau mana-mana waktu.